Letakkan dalam akalmu agak-agaknya selama mana aku ingin khidmat begini. Kalau kita dapat peluang menyentuh ibu ayah kita, mengurus sendiri mereka saat sakit, cuba letak agaknya berapa lama aku akan dapat peluang macam ni. Jangan rasa beban. Tapi rasa lepas ni dapat lagi tak peluang macam ni. Sebab orang yang dapat menyentuh tubuh ibu dan ayahnya, seperti mana ibu dan ayahnya menyentuh dia ketika bayi dulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ini satu kemuliaan luar biasa. Rugilah anak yang diuji dengan ibu dan ayah yang sakit, tetapi membiarkan mereka bahkan berlepas tangan untuk menjaga mereka dengan baik. Saya ulang sahabat-sahabat, rugilah anak yang diuji dengan ayah dan ibu yang sakit. Kan? Tapi dia tak mengambil peluang. Dia biarkan mereka bahkan berlepas tangan. Alah, Kak Ngah lah jaga. Kak Ngah bukan kerja pun. Dah tahu dah Kak Ngah tak kerja, takkan sebulan langsung tak boleh jenguk. Mentang-mentang lah Kak Ngah tu suri rumah yang paling dekat dengan mak ayah. Kamu dah lah tak boleh balik sebulan sekali. Tanya tak khabar Kak Ngah? Cukup tak duit belanja? Siapa yang bawa pergi hospital? Hantarkan tak kenderaan? Dah lah Kak Ngah tak boleh bawa kereta nak bawa mak ayah pergi hospital. Kenapa kita daripada KL ni kita tak bantu? Ni hujung minggu ni mak nak pergi hospital. Kau macam mana Ngah? Okey ke? Dah aku okey. Macam mana aku tak boleh bawa kereta ni? Tak apa, aku hantar Grab siap depan. Aku siap jekan mak je. Aku bayar dah bank in siap daripada sini. Itu mencantikkan hubungan adik-beradik sebab adik-beradik kita rasa hilang penat disokong walaupun dari kejauhan. Kita sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah tanya khabar pun tidak. Tapi bila mak sihat kita sibuk tanya, kat mana letak baki-baki harta dia. Terasa mak tu muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab masa aku sakit engkau tanya khabar pun tidak. Aku dah boleh bercakap semula sihat engkau tanya. Kan sebab apa? Nampak dah dek mata orang tua siapa selepas kematian dia akan kekal mendoakan. Masya Allah. Okay, dengan ujian ini, setiap kali memandikan mak, saya rasa ingin berebut dengan adik-beradik yang lain. Suasana ni sangat indah muslimat. Rasa macam rugi kalau tak rebut peluang tu. Rasa macam berebut. Kalau dalam family group tu pagi ni siapa yang nak mandikan mak ni? Bukan yang duduk satu rumah kadang-kadang. Sebab yang duduk satu rumah tu dah memang penat dengan tak jaga, tak tidur malamnya. Jadi yang kat luar daripada asalkan boleh start motor, boleh ni, jangan mandi dulu. InsyaAllah aku sampai sebelum pukul 8. Berebut. Kerana apa muslimat? Terkenang saat dari hari pertama kita dilahirkan. Mana ada bayi yang pandai mandi sendiri? Tak ada. Daripada kita dilahirkan, doktor misi yang angkat. Mak kita tak larat masa tu. Tak ada seorang pun yang boleh pergi bilik air sendiri untuk mandi. Semua sahabat-sahabat dirahmati Allah. Mak kita sakit menahan, keluar daripada hospital. Balik ke rumah, kadang-kadang tak disantuni oleh orang tuanya. Sakit lagi tu. Ada yang suami tak bantu. Mandikan anak-anak sendiri. Tak ada siapa pun bayi yang boleh uruskan dirinya sendiri. Itu beza sebenarnya manusia dengan binatang. Ada di kalangan binatang, sahabat-sahabat dirahmati Allah, keluar-keluar je dia yang merangkak cari susu ibunya. Faham ya muslimat? Tapi bayi manusia tak ada pun yang merangkak mencari susu ibu. Kena angkat duduk di atas pangkuan. Nak cerita kita ni nak tunjuk hebat macam mana. Okey, tapi binatang yang tak ada akal tu kadang-kadang lebih sayangkan ibunya. Mereka saling berkasih sayang. Kita pula baru bertindak, berlangkah sikit, ada pangkat sikit, semua kita gunakan. Saya sibuk, saya tak sempat. Muslimat dirahmati Allah. Jadi duhai anak-anak yang rasa mengeluh bila memandikan mak ayah yang sakit. Penat tahu sahabat-sahabat. Minggu pertama, minggu kedua memang kena 4 orang angkat mak saya masa tu. 4 orang, di bahagian kaki lain, bahagian bahu lain, yang tampung bawah punggung lain. Masya Allah sebab dia dah lemah terus. Tak boleh. Bila kita angkat dia menangis dia kan. Mak ni dah menyusahkan anak-anak mak semua. Sebab masa tu tak tahu cara. Lepas tu panggil orang yang fizio datang rumah. Tak apalah bayar lebih sikit. Sebenarnya kami nak belajar ni. Sebab tengok kat hospital tu seorang pun boleh angkat. Cara tak kena, kita tak tahu. Jadi bila panggil orang datang rumah lah macam ni, dia bagi kita kursus nak angkat macam mana. Sebab yang sakit ni dah tak ada tenaga dah. Kita kena ada cara mengangkat. Oh lama-lama Allah bagi kepakaran tu, seorang pun boleh. Dah makin tersusun jadual. Syaratnya daripada awal tu kita sama-sama. Kan kita mula-mula je susah macam ni, insya-Allah. Saling memberi semangat insya-Allah.
Okay, jadi yang saya ni yang paling sibuk kononnya Google satu persatu macam mana ya Allah nak bagi kursus adik-beradik tahu macam mana cara untuk mengangkat yang betul. Bila dah tahu tu sambil gelak-gelak je. Angkat pergi wheelchair, daripada wheelchair bawa pergi bilik air. Siap boleh gurau-gurau dalam bilik air, mandi, syampukan, sabunkan badan mak. Ni semua rezeki siapa yang dapat buat. Letakkan dalam akalmu agak-agaknya selama mana aku ingin khidmat begini. Kalau kita dapat peluang menyentuh ibu ayah kita, mengurus sendiri mereka saat sakit. Cuba letak, agaknya berapa lama aku akan dapat peluang macam ni. Jangan rasa beban. Tapi rasa lepas ni dapat lagi tak peluang macam ni. Sebab orang yang dapat menyentuh tubuh ibu dan ayahnya, seperti mana ibu dan ayahnya menyentuh dia ketika bayi dulu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ini satu kemuliaan luar biasa. Saya nak merayu kepada anak-anak yang mendengar saat ini. Kalau rasa terbeban, mak tu sikit-sikit nak balik rumah kita. Mak tu tak selesa duduk rumah adik-beradik lain. Cuba ada istilah berebut mak nak duduk dengan kita. Jangan ada istilah, kau lah pula asyik aku je. Jangan, sahabat-sahabat. Kalau adik-beradik lain tak nak, jangan kita rasa beban. Tak apa mak duduk kat saya. Kalau kita rasa suami kita tak sporting, pujuk suami kita dengan ilmu yang kita ada. Ya Allah bang, kita selama ni kerja siang malam, rasa macam hutang keliling pinggang lagi. Mana tahu dengan ada mak dalam rumah tangga kita ni. Ikhlaskan hati, lapangkan dada, duit yang masuk tiap bulan itu juga. Beli pampers mak, beli ubat mak, tapi ya Allah cukup, wallahi. Allah yang cukupkan. Sebab apa? Sebab kita dah mula mengikhlaskan hati. Orang yang faham ni dia akan berebut dengan adik-beradik dia untuk jaga. Biar mak duduk dengan aku. Tak apa, rumah aku kecil pun tak apa, aku boleh jaga mak. Sebab kadang-kadang yang paling besar rumahnya yang paling susah nak jaga mak ayah. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, rasakan. Saya dah jumpa ramai orang mengadu, orang mengaku, betul lah ustazah, saya ingat jaga mak ayah ni beban. Rupanya baru saya perasan, sejak saya jaga mak saya, satu hutang selesai. Sejak saya jaga mak saya, satu urusan dipermudahkan. Sejak saya jaga mak saya, anak-anak punya pelajaran, saya tak ada masa sangat nak semak homework apa semua. Tiba-tiba elok je dapat best student dan sebagainya. Ini semua luahan rasa mereka. Syaratnya setelah kita ikhlas, kita tak tuding-menuding. Dalam pada kita kata ikhlas kita jaga tu, kita duk sakit hati abang tak jaga dia. Kita duk sakit hati adik tak jaga, adik tak tanya khabar. Memang sakit hati sahabat-sahabat. Kenapa kita je? Anak mak bukan kita seorang. Tapi cuba ikhlaskan. Ini rezeki aku ya Allah. Ini rezeki aku ya Allah. Kita akan dapat syurga kita di dunia. Subhanallah. Okey, jadi kalau orang dapat rasa ini, duhai anak, tidakkah kamu terfikir buruk mana pun seorang anak saat mak mandikan kita? Uruskan segala keperluan kita dulu. Pasti hatinya sering berdetik dengan doa. Ya Allah, sempurnakanlah pembesaran anakku. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Ya kan? Masa tengok dia saja, dengar tangis dia, tak sentuh lagi, lahir daripada rahim kita. Kita tak sihat lagi masa tu. Masih rasa sakitnya bersalin. Tapi hati, ya Allah syukur, sihatkan anakku ya Allah, membesar sebagai anak soleh-solehah. Masya Allah. Inilah hati naluri seorang ibu. Muslimat dirahmati Allah. Mesti apatah lagi ketika kita belai ubun-ubunnya. Ketika kita usap punggungnya, membersihkan najisnya. Di saat itu pun ibu-ibu yang solehah ada doa. Masya Allah. Sehat tubuh badannya, membesar sebagai manusia yang bermanfaat, berjaya dunia dan akhirat. Doa, doa, doa. Makna seorang ibu ketika menguruskan anaknya punya harapan yang panjang untuk anak tu hidup dalam jangka masa panjang. Sampai nak, biar aku mati dulu, jangan anak mati dulu. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Sebab kita nak anak yang usung jenazah kita. Bukan kita usung jenazah anak-anak kita. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tetapi kita perhatikan, mak ayah melayani kita dengan doa dan kasih sayang. Penuh pengharapan dan kebaikan. Sedangkan kita, saat kita jaga, melihat tubuh uzur mak ayah yang sedang sakit, apa yang sebenarnya ada dalam kepala? Tak sedikit sahabat-sahabat yang Allahu Akbar, sampai bila nak jaga mak macam ni? Sampai bila? Kita tak cakap kat lisan. Tapi kita takut syaitan yang membisik-bisikkan kejahatan. Itu yang kita rasa penat. Mak kita bertenggek dekat kita. Orang lain tak tanya khabar pun. Lalu sahabat-sahabat jauh di dasar hati tu. Sampai bila ni? Kita tak kata, ya Allah matikan mak aku cepat. Tak kata.
Tapi perbuatan kita, detik hati kita ni seolah-olah macam nak kata matilah cepat-cepat senang. Mak ayah bila uruskan anak tak pernah macam tu. Tapi anak-anak bila menguruskan mak ayah jangan bohong diri. Sebab dia rasa aku tak boleh nak kerja dengan senang. Aku tak boleh ke sana sini sejak ada mak ayah aku. Tak sedikit jauh di dasar hati ada anak-anak yang begitu. Maka cepat-cepat istighfar. Istighfar, perbetulkan niat. Sebab kita takut kita mati dalam keadaan merasa beban menjaga ibu dan ayah kita sendiri. Allahu Rabbi.